Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada Waalaikumsalam. hari ini kerana kita ada dua panel yang dijemput khas pada malam ini. Tajuk kita pada malam ini Overcoming Unemployment Through Business. Jadi sesuai untuk pada sesiapa yang telah kehilangan kerja ataupun graduate yang tengah mencari kerja, sangat sesuai untuk anda bersama dengan kami pada malam ini untuk kita mengetahui lebih lanjut apakah cara yang terbaik untuk kita berbisnes ataupun berniaga. Pada malam ini kita ada dua tetamu jemputan yang didatangkan khas untuk program dalam FB page kita ni, Reader's Talk ya. Okey, tanpa melengahkan masa, kita ada saudari Fana Kamil merupakan founder of Burlesque, dan tak kurang hebat juga kita ada Encik Hanif Rashid, founder of Husk Pacific Global. Okey, tanpa melengahkan masa, dijemput mungkin Puan Fana Kamil untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan Puan Fana. Assalamualaikum. Okay, first of all, my name Farhana Abdul Kamil, dan I change my name kepada lebih commercial, glamour lah kononnya lah kan, senang orang sebut, jadi Fana Kamil. Okay, my background is actually modelling terus kepada perniagaan. Dan saya sekarang serius lah dalam perniagaan, dan modelling itu tukar menjadi sebahagian part time saya punya minat lah. Menarik. Sekarang Puan Fana berbisnes apa Puan Fana? Okay, sekarang kalau currently saya ada studio, FK Studio, iaitu saya membuat rental untuk bilik meeting, bilik seminar yang berada di Seksyen 7. Dan satu lagi saya ada buat bisnes perniagaan untuk makanan. Makanan actually baru mula sejak MCO hari tu, kita kena tukar sikit cara bisnes kita kan. So kita tukar kepada makanan. Alhamdulillah, berbagai bisnes Puan Fana kita ni. Mengikut rentak semasa. Itu nama dia flexibility. InsyaAllah. Tepuk. Okay, alright, bagus. Okay, diminta Encik Hanif Rashid untuk memperkenalkan diri, silakan. Okay, nama saya kalau nak full name tu memang a bit panjang lah. So panggil saya Hanif atau Has. So saya actually started business ni dah agak lama lah, start daripada sekolah lagi. Masa form 4, I started with Virgin's Coconut Oil. I buat dekat rumah dan jual. And then sampai after form 5 tu dia dah macam tak boleh nak pergi dekat market. Tak tahu kita in business kan, kita kena tahu macam mana nak jual. So stop kejap and then come back to work lah after SPM, experience, and then started yang sekarang ni. I started business ni 2016. I buat medical supply, is under my company lah. So medical supply, main dia medical supply, and after that I ada buat lagi lah beberapa business lain yang untuk support my main business. Antaranya Encik Hanif? Apa? Antaranya ada buat catering juga. Macam Farah juga, I buat catering, tapi my customer fokus dekat government sector, in the clinic, in the hospital. And then dekat masa PKP juga I ada buat investment untuk peternakan. So tu yang latest lah I buat untuk long term punya business. Peternakan apa tu Encik Hanif? Peternakan lembu. Banyak. Bagus. Saya haji ni yang banyak demand Encik Hanif saudagar lembu kita ni. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Encik Hanif. Ada apa lagi Encik Hanif nak tambah tak? Okay, background is actually I just finished my SPM. After that I go forward in KL. And then I try juga nak dapatkan diploma. Masa tu I macam part time study. Tapi dia bila part time study ni dia problem dekat kita punya masa. Sebab kita nak manage time kerja, kita nak manage macam mana kita nak buat extra income dengan buat OT. Dan dia tak boleh nak manage, dan kita nak kena buat assignment. And then I decide to quit on my studies and then focus on work.
And kerja, and then last my position as a account executive lah. So I ada pernah kerja account executive, so I tahu sikit-sikit lah pasal buat account. So that's why bila kita ada base account ni, dia lebih memudahkan kita untuk buat business. Sebab financial kita nak manage, tak ada knowledge untuk manage account ni, business tu agak problem sikit lah for me lah. So I'm very lucky part tu lah. Okay, terima kasih Cik Hanif. So ada orang viewer Haslinda N, dia say hi Fana, kenal ni Yeah, friend. Thank you. Yang menonton ni, kita punya live pada malam ni, anda boleh bertanya soalan kepada tetamu saya iaitu Fana dengan Puan Fana dengan Cik Hanif. Okay. Alright. Saya nak bertanya dengan Puan Fana dengan Cik Hanif lah. Yes. Bagaimana detik-detik untuk memilih meniaga tu bermula? Macam Puan Fana study dan Cik Hanif pun study, lepas tu mengambil keputusan untuk berbisnes. Setengah orang akan terus cari kerja, makan gaji, tapi Puan Fana dengan Cik Hanif membuat keputusan untuk berbisnes. Maybe Puan Fana boleh start dulu. Apakah titik mula? Kita mula, I start dulu ya Hanif, tak apa ya? Boleh, tak ada masalah. Okay, basically 10 tahun yang lepas lah. Okay, basically kita background kita sendiri, Fana sendiri, sebenarnya Fana memang bukannya nak kata minat bisnes tu, tak, dia tiba-tiba. Kita pun kerja, saya sendiri pun kerja dalam office hour dulu, lepas kita habis diploma, lepas kita habis belajar, kita kerja macam biasa. Tapi bila kita start satu tahap yang macam kita rasa sampai bila nak macam ni? Itu soalan yang pertama yang terdetik dalam saya punya fikiran, dan alamak, kenapa kena hari-hari kena masuk office, alamak, lepas tu balik pun nak kena rushing, pergi rushing, macam aduh tak best. Kita tak ada life, kita punya life sendiri, macam tu. Maksud dengan adalah few hal yang office punya hal lah kan, benda-benda yang itulah kan, orang office mesti faham lah. Okay, sejak situ FK berhenti kerja dan kita masa tu permintaan dalam dunia modeling memang time tu kira laku lah dengan cerita. Okay, kita boleh jual lah kan. Gitulah kan. Lepas tu kita buat modeling. Lepas buat modeling kita fikir lagi, sampai bila aku nak buat modeling benda tu selalu bermain. Bila selalu main, kita pun start dengan come out dengan macam nak apa orang kata, diri kita tu kita nak jadi lagi upgrade. Bisnes ni sebenarnya yang saya boleh cakap kan, orang yang berbisnes ni adalah mereka adalah seorang yang warrior, pejuang Bisnes ni bukan macam dia macam berjuang tau. Bisnes ni bukan macam bisnes jual tak. Kalau orang yang mindset dia jauh, bisnes ni lagi. Apa lagi tapi yang kita boleh buat lagi tu kan? Yes, apa lagi kita buat? Apa lagi kita boleh tambah? Apa lagi yang macam kita boleh nak tolong orang? Senang cerita lah kan? Dan pada masa yang sama juga kita akan rasa macam ada setengah orang nak bisnes sebab dia nak tambah pendapatan dia. Nak tambah ya betul, itu satu. Satu lagi ada setengah orang, okey lah, aku rasa aku dah okey dengan life aku, so aku nak aku nak upgrade lagi diri aku, bukan sebab untuk aku tambah pendapatan aku nak share pendapatan aku dengan orang lain. Alhamdulillah. Ada juga macam tu. Tapi ikut masing-masing lah. Boleh, tak ada masalah. Tapi bisnes satu je. Bisnes satu je, you guys kena keep on belajar, cari ilmu kan. Belajar lagi, cari ilmu lagi. Lain bisnes, lain cara je. Bisnes ni lain cara je. So kita akan survey market open lagi besar Market open lagi besar. Makanan, market dia macam ni. Kalau kita rental studio, market dia macam ni. Kita kaji manusia sebenarnya. Orang yang buat bisnes adalah seorang yang suka mengkaji. Itu bagi saya lah. Itu bagi saya. Pengkaji sebenarnya. Ya betul. Apa lagi tadi nak tanya? Lupa dah kita. Okey, tak apa. Kita nak tanya saudara Hanif. Ya. Saudara Hanif. Okey, soalan yang sama. Apa titik mula untuk saudara Hanif berkecimpung dalam dunia perniagaan ni? Apa titik tolak dia?
Silakan. Titik tolak dia ni, saya selalu tengok televisyen. Okay. Bila tengok televisyen ni, dulu ni kita tengok televisyen ni dia orang berlakon kan macam live kaya, miskin, dan live kaya tu macam enjoy. So zaman sekolah memang saya mindset memang nak buat bisnes lah. Sampai kita nak jadi apa? Saya nak jadi businessman. Nak belajar universiti tak? Saya cakap tak nak. Tapi saya tahu nak buat bisnes apa. Okay. So tak tahu nak buat bisnes. Nak buat bisnes ada, tapi kita tak tahu. Kita tahu nak buat bisnes apa, mana dia, dan kita macam blur lah. So kita kena pergi kepada dunia pekerjaan dulu. Kita masuk dunia pekerjaan, saya masuk kerja kilang kek, dan saya ada satu dream untuk ada kedai kek sendiri. Tapi bila untuk ada kedai kek sendiri, dia bukanlah senang. Kita kena tahu dalam kek ni kita kena tahu dia punya competitor dia, kita kena tahu macam mana kita nak tackle customer, and then strategi promote kita punya produk. And then I keep going, I still kerja, and then tapi I still decide untuk ada own business. So tak tahu lagi. So lagi young people lah, bagi for me lah, young people before dia tahu apa dia punya strength dia, don't start for joining the business. Sebab kalau dia join the business, dia tak tahu dia punya kekuatan, dia tak tahu market dia tak tahu apa yang sesuai dengan dia, apa yang dia nak buat. Jadi dia akan drop lah. Dia tak boleh survive dia punya business. And betul ni, saya setuju. So I joined Bank3, I joined kilang tek pun ada kerja lah, banyak experience. And last kali Cik Ani ni memang orang kata all rounder kerja makan gaji dah rasa, kerja kilang dah rasa, orang kata banyak benda yang Cik Ani dah rasa. Menarik Cik Ani sangat versatile orang kata. Kebahan dia bila kita nak apply kerja tu, yang more important lah, orang akan looking for English knowledge lah. Kita nak kena tahu sikit. And then itu adalah satu tamparan yang hebat lah for me. Because I dah tahu English lah before. Sekarang okay lah sikit-sikit, boleh faham sikit. And then I apply the job, and then I get many rejection. And then because of my education low, my experience low, so I decide I nak buat bisnes, tapi I tak tahu macam mana nak pergi. Kadang orang offer nak buat bisnes ni, tapi mindset I tahu yang itu bukan kekuatan I untuk join bisnes tu. So I keep going to work, cari pengalaman, cari knowledge, and sampai satu masa I join company medical, tapi still kerja accounting lah. Kerja accounting, buat accounting. And then lepas tu I quit juga sebab I buat sale tak boleh. Give up. Buat sale give up. Sebab bila kita in business, kita kena first thing je yang very kita kena tahu buat sale. Selling is first thing kita kena tahu. Kalau buat purchase tu senang lah, orang belanja, beli ini. Tapi nak selling tu bukan sesuatu yang sangat senang. Kita akan face orang yang macam ni, dia punya attitude macam ni. So sangat agak stress dengan financial tak strong. Tak strong, dan macam memang akan bagi kita down, kita give up. Tapi I still keep going, and sampai sekarang I manage my medical company supplier lah. Alhamdulillah. Okay. Kita ada banyak soalan ni Cik Ani. Saya ada soalan daripada Haslinda. Haslinda, maybe soalan ni kepada Puan Fana dulu. Apa cabaran yang dihadapi dalam 1 hingga 5 tahun bila mula berbisnes ni? Maybe Puan Fana boleh respon dulu? Okay. Untuk saya lah, apa yang saya dah lalui kan. First cabaran daripada 1 hingga 5, first is your modal. Macam mana nak pusing modal, macam mana nak simpan apa kita panggil tu, kita punya untung. Kadang-kadang kita tak tahu nak manage account tau. Itu pertama. Meniaga, pandai manage account. Itu pertama ya.
Dan macam mana kita nak ajar diri kita supaya jangan guna duit pusingan tu untuk beli the next orang kata the next product misalnya. Itu first. Yang second is macam mana you nak kaji you punya pelanggan. Bila you dah pandai kaji pelanggan you close deal macam tu je babe. Senang. Macam tu je babe. Cakap tak WhatsApp 2-3 jenis 2-3 ajak dia okeylah saya beli. Terus dia send alamat apa semua itu. Ya bagi I rasa memang bagi I kalau you tahu macam mana nak tahu nak mendapati cara kita nak tackle customer kita tu memang sekejap you nak close your deal tu lah. Itu yang second lah. Ya, kaji customer. Sebenarnya nak kaji customer ni ambil masa. Bila orang tak nak, tak apalah. You guys mesti stress kan? Alah, aku tak nak beli. Kita akan rasa macam tu tau. Apanya kurang kan? Okay, itu yang kedua lah. Yang ketiga bagi I, cari ilmu. Meniaga tak ada ilmu, memang tak boleh pergi jauh. Cari ilmu, masuk kelas sana, masuk kelas sini. I know nak masuk kelas tu ada modal, tapi insya-Allah modal yang you keluarkan untuk pergi kelas tu akan dapat balik dekat you. Sebab lain orang kalau dia tak experience apa yang dia rasa, dia tak tahu macam mana dia punya hala tuju bisnes dia. Jadi kena melabur sikit modal tu untuk masuk kelas. Tapi rasanya sekarang bila kita dah ada sistem online ni rasanya tak mudah. Bukan tak mudah, tak susah. Orang dulu-dulu meniaga lagi susah. Kena pergi kedai kan. Tengok survey kat kedai, tunggu orang datang, bil elektrik, bil apa semua nak kena bayar. Tapi once sekarang ni kita dah ada online punya sistem, kita rasa semua di ujung jari. Kan? You ada Instagram, you buat you punya so-called kita panggil kedai online, kedai di alam maya. Yes, tak perlu bayar apa, bayar bil telefon je. Betul tak? Okay. Mula dengan yang kecil, jangan tiba-tiba nak mula dengan yang besar. Belajar rugi. Itu penting juga. Belajar kenal rugi. Belajar kenal macam mana kenal kita punya kesusahan tu. Betul. Nanti you akan tahu you punya jalan macam mana. Dia akan terus untuk dia mungkin kita punya perniagaan pertama tak jadi, tak apa. Jangan berhenti. Perniagaan kedua kita top up balik apa yang tak jadi. Macam tu. Top up lagi. Ya, top up lagi. Macam tu lah cerita dia. Kalau you tanya I berapa kali, I rasa I dah buat bisnes dari almost 7 years. Jatuh bangun balik. Macam tu je lah cerita dia. Tapi kita belajar. Cari ilmu pada orang dan circle kita sendiri pun cari circle yang memang mereka berniaga. Kalau kita cari lepak dengan orang yang macam hari-hari cerita pasal benda yang tak mendatangkan orang kata pengetahuan dalam bisnes pun, kita mundur juga. Jadi cari circle yang bagus, cari kawan dalam yang circle berniaga juga. Mungkin kita akan dapat input yang lain. I share you, you share I kan. High tea ke mana-mana ke. Alah, perempuan sekarang pandai, semua pandai cari duit. Pandai, alhamdulillah. Ambul perempuan je. Okay, Cik Anik, maybe Cik Anik boleh respon pada soalan Naslinda tu. Apa cabaran yang hadapi dalam masa 1 ke 5 tahun bila mula berniaga ni? Okay, firstly yang Fana cakap tu, modal memang benda yang paling utama dalam bisnes. Kita nak buat bisnes mesti kena ada modal. Tak ada modal, dia adalah macam bisnes takkan work lah, tak ada modal. So I punya cabaran dia lah untuk sebab tak ada modal dan I try to apply loan dengan bank. Semua bank yang masuk, semua reject. Dan ending dia I tak dapat loan pun daripada bank. Tapi I still doing business. My goal is I want to have my own business. That's my goal. Modal tak modal bank semua tak lulus. Sebut je bank apa semua saya dah pergi dan semua reject. Sangat kecewa sebab dia orang looking into our bank statement and our EBITDA untuk profit kita. And then I pun cari option macam mana nak cari investor. So investor yang boleh
Okay. So investor ni, bila kita cari investor, kita kena bagi profit kepada investor. I pinjaman, I tak dapat pinjaman daripada bank. Cabaran dia tak dapat pinjaman daripada bank dan I cari solution je. So bila kita dapat cabaran tu, kita kena fikir macam mana nak selesaikan cabaran tu. So I cari solution dia investor. So I cari investor, I cakap depends on my sale, and then I bagi 10% profit. Daripada profit, I bagi 10% kepada investor dengan return dia punya modal lepas I close sale. Itu adalah satu cara option I lah. Mungkin orang lain boleh try, tapi nak cari investor ni bukanlah mudah. Sangat susah. Sebab kadang investor pun dia dah ada duit, dia susah nak bagi kita duit. Malahnya close friend. Investor ni yang better close friend, yang baik relationship, dan kita pun kena be careful in business. Yang tikam belakang ni banyak. Sebab I dah pernah kena Tikam depan. Dia tikam tu memang Dia tikam depan lain weh. Tikam belakang memang kena. I suffer, I drop lagi business, karena sampai business tak boleh survive. First year tak boleh survive. 2016 tak boleh survive. 2017 tak boleh survive. And then I come back 2018. So I agak bangga compare to Fana kan. So 2018 I nak betul-betul nak roll out lah. So I tak ada modal. Investor pun tak besar sangat lah di invest. So I ambil debt, I ambil hutang. I rent the office, I beli perabot office, semua I ambil hutang. So I told to myself my target is 2 years. 2019, 2020. It's my 2019 lah, 2019. So 2 tahun ni I tetap target. I cakap I akan fight memang habis-habisan lah. And then I achieve my first year and second year I buka branch dekat KL, Selang Lampang. So I ada 2 office sekarang. Ini branch business ke branch apa ni? Macam ni Macam mana kegagalan tu dia mengajar kita tahu untuk kita achieve kita punya target. Itulah banyak saya punya cabaran kepada modal. Terima kasih. Setuju. Dia modal ya. Nak tambah sikit lah, nak tambah. Ya. Kejap Azmi, apa yang Cik Ani cakap tu lah, bila kita gagal tu, I suka part tu. Bila kita gagal tu, itu buatkan otak kita berfikir. Berpusing. Betul je ya? Yeah. Kita berpusing. Macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Macam mana kita nak settlekan dia? Pusing sana, pusing sini. Itu part tu best. Tu I kata orang yang meniaga ni, dia ni idea dia dah sangkut. Idea dia dah apa? Okey, dengar tak? Dia sangkut. Idea apa dia malam? Habiskan lah. Okay, alright. So dia maknanya senang cakap businessman or businesswoman dia punya mental dia ataupun dia punya corak pemikiran dia ni sentiasa berfikir. Mencari apa yang terbaik kan. Okay. Alright. Dah loading pula Fana kita ni, Puan Fana kita. Tak apa, mungkin internet sikit itu. Okay, kita ada soalan daripada Hanin ni. Okay, Hanin tanya, looking at this 2020 and due to MCO, how do you guys move forward with your business? Maybe Hanin boleh respon pada soalan Hanin. Okay, on this 2020 we got the issue for MCO, and then for my side is not a problem because I'm doing the medical. So hospital never close. So that is a big market for me lah, because hospital still looking for the medical item. So my business still survive. So I punya decision untuk buka medical company adalah satu keputusan yang tepat. Sebab I'm doing medical, hospital tak akan tutup. Lagi buka ada lah. Patient memang takkan kosong lah hospital kan. Tapi takut dah saya dengar. Yeah. Dan tapi dia punya problem dia pula MCO ni, bila I dapat sale, I dapat order, tapi stok tak boleh nak masuk daripada overseas. Faham. Stok tak boleh nak masuk. Walaupun dapat projek, walaupun dapat sale, tapi kita tak ada barang, kita tak boleh nak buat selling.
So option dia, kita akan cari apa yang boleh jual dekat market. Within the MCO, apa yang kita boleh jual, apa barang yang ada dalam Malaysia, mana manufacturer yang ada dalam Malaysia. So kita tak boleh nak tunggu barang daripada overseas masuk, kita tak boleh nak tunggu barang yang tak ada kita jual. Jadi kita cari option apa barang yang ada, yang dah ready, yang boleh kita jual. So jual je apa-apa, barang tu ada. Kita ada barang tak kita boleh selling, tak ada barang kita boleh selling. Kalau cakap-cakap macam ni tak boleh selling. Barang itu adalah sangat penting lah untuk kita buat selling. Bila it's the MCO ke, dia duduk rumah ke apa ke. Okey, terima kasih Encik Hanif. Jawapan yang baik. So macam Encik Hanif, business medical line ni memang tak ada effect lah Alhamdulillah MCO. Business medical ni di competitor dia memang agak strong jugalah. Tapi for me lah, because yang main ni dia ada more strength tau. Dia ada lebih kekuatan compare to yang dah berumur ni. So orang muda ni bila dia punya semangat tu lain macam sikit. Dia gagal, dia reject, dia fight lagi. Sebab bila kita face satu customer yang reject kita, kita kena ingat mindset kita, dia reject kita, still ada another customer yang akan beli dengan kita. Kita keep forward mindset, keep forward looking for new customer. Kita tak boleh fokus dekat satu customer je. Kita just I punya attitude pun kadang I jumpa customer and then they reject first time. And then I jumpa second time still reject. Third time I pergi lagi still reject, dan I tinggalkan dia. So I pergi customer lain. So I punya sebab kita tak boleh nak waste our time lah dekat dia, dan ending dia kita yang rugi. Okay. Alright, terima kasih Encik Hanif. Jawapan yang padu. Okay, bagaimana dengan Puan Fana? Masa COVID ni, masa MCO ni, apa yang Puan Fana buat untuk make sure business tu sustain? Apa dia? Okay, apa yang jadi dekat saya rental studio tu, sebenarnya memang kita studio tu untuk orang buat discussion, meeting, something. Dah jadi MCO ni mereka tak boleh datang Totally memang I tak boleh run business tu, dan rental kena bayar. Okay. Itu yang macam dah kecundang kita kecundang biasalah tu. Tapi kita kena pandai fikir. Takkan kita nak duduk je. Tanya balik pada diri. Sebenarnya bisnes ni tanya balik pada diri kita. Jadi apa yang saya buat since itu, saya menjual makanan. Sebab bila orang tak boleh nak keluar apa semua, boleh keluar seorang kan. Jadi saya start dengan tu. Saya ambil produk orang, saya jual. Satu je bisnes, you jangan malu cuba. You jangan malu mencuba. Jangan malu mencuba. Apa jenis produk pun jangan malu. Sebab dari produk tu lah you akan kaji You akan kaji apa next step you. Tapi bila dah habis MCO ni kan, dan government bagi kita keluar untuk berniaga, I tak rugi. I still boleh boleh go lagi I punya rental walaupun slow sikit. In the same time I punya pendapatan makin tambah sebab I jual makanan. So you jangan orang kata jangan fikir, jangan give up. Bila berniaga you kena ada tahu apa you punya solution dalam setiap masalah you sebenarnya. Dia lebih kepada tanya diri apa you nak kena buat. Kalau you tanya I, market sekarang makanan memang tengah best. Makanan tengah best. Yes. Dari rumah pun boleh jual makanan. Kalau tak berani untuk buat produk sendiri, just ambil founder punya, you jadi agent. Belajar jadi agent. Belajar jadi stokis. Tak tahu belajar. Jadi agent pun you untung buat. Satu produk maybe you dapat RM5. RM5 main handphone je. You tak ada nak keluar modal apa. Kan? You boleh top up lagi apa you nak bayar ke kan? Jadi kita main macam tu je. Orang kalau orang kalau hujan main handphone, nak tidur main handphone. Apa lagi? Masuk toilet pun main handphone. Jadi jadi kat situ is no excuse untuk tidak orang kata mencuba. Business memang kena cuba. Cuba dan kaji. Itu yang saya letak dalam diri saya lah sebenarnya. Dia business ni memang kita tak akan never ending lah sebenarnya untuk kita belajar sesuatu. Dia macam highway mana? Ya. Kita tak ada stop ni.
kita pergi terus, dia akan pergi ke negeri lain. Dia tak ada stop highway, dia macam highway. Dia tak ada Tak stop. pergi Yes. Tak ada stop. Kalau pergi highway kena naik berhenti arena tu. Tidak betul enjin tu. Dia tak ada stop. Yes. Macam itulah cerita je. Jadi macam bila saya dengar dari Puan Fana dengan Cik Hanif punya perkongsian pada malam ni, saya boleh buat satu kata conclusion lah. Kalau nak jadi businessman ke atau businesswoman ni, kreativiti tu mesti wajib. Yes, betul. Kreativiti kena Ada wajib. kreativiti dia, kena ada. Dan lagi satu kena tahan betul, kena kuat cekal lah. Kena resilient betul. Jangan jadikan reject tu sebagai orang kata sebagai modal untuk you tidak lagi terus ke depan berusaha maksudnya. Jadikan reject tu membakar semangat you untuk tahu apa lagi yang silap macam tu. Mana lagi nak pergi nak pergi kiri ke nak pergi belakang balik ke time tu you akan tahu macam mana you nak buat. Yes. Kadang orang masalah dari segi rejection tau. Macam I pun at beginning memang try buat sale kena reject, apply kerja pun kena reject. So I cakap it's okay. I cakap dekat diri kita kena bercakap lah dengan diri kita sendiri. It's okay. I cakap it's okay. Kau reject aku, aku akan cari orang lain. Kita kena bercakap dengan diri kita, tak apa dia reject kita, still ada orang lain. Sebab kita kena ingat dalam bumi ni kan berputar. Bukan dia seorang je makhluk yang dalam bumi ni kan. Orang lain ada lagi tu. Jadi kita tak give up. Kita give up dengan dia, kita jangan give up dengan life kita. Kita jangan give up dengan diri kita sendiri Yes. Kena yakin dan kena fikir luas Kita jangan fikir sempit sangat otak kita, kena fikir open your mind, semua open. You fikir KL saja berapa ramai orang ada. KL boleh pergi Selangor berapa ramai lagi orang ada. Takkan 10 orang you tak boleh dapat. Wow. Kita kena cabar diri kita. Kita kena cabar diri kita. Kena belajar challenge tu. Yes, belajar untuk sahut cabaran tu. Kalau kita tak tahu, kalau tak tahu pergi belajar. Betul. Pergi belajar. Tanya orang ke, baca-baca apa yang patut ke. Rasanya dekat Google, kita Google je semacam-macam keluar. Al-Fadil Al-Google. Okay, saya teringat satu kisah daripada siapa ni, Jack Ma. I think everyone tahu pasal Jack Ma. Dia pergi interview tak lepas. Dia pergi minta kerja pun tak lepas. Dia buat apa pun tak jadi. I remember masa dia pergi interview KFC pun reject dia. Sebab apa tau? Jack Ma. Sebab muka dia. Ya. Muka dia unik. Tapi bila dia start buat Alibaba, dia tahu digitalization tu ada, e-commerce platform dan sebagainya. Dia tahu benda tu itu adalah future. Jadi bila dia buat Alibaba dia nampak peluang tu, dia rebut, dia buat. Sekarang ni dia jadi multi-billionaire. Tak sangka. Jadi jadi kita dapat tahu, ambil peluang tu, rebut peluang yang ada, boleh jadi. Saya nak tanya pada ni lah. Saya nak tanya pada Puan Fana ataupun Cik Hanif ni. Kadang-kadang orang menggunakan faktor usia tu untuk tidak berbisnes. Dia kata, apalah, macam nak buat bisnes, saya dah tua dah. 40 lebih, 50 lebih dah malas nak buat bisnes, dah apa lagi nak buat, amal ibadat je lah. Jadi dia tidak melihat satu bisnes itu salah satu punca rezeki yang besar kan. Nabi Muhammad SAW bercakap 9/10 rezeki datang daripada berniaga, datang daripada berbisnes. Orang kita rasa macam, aku dah tua lah. Dia tak mampu. Apa komen Puan Fana dengan Cik Hanif kat situ? Faktor usia menjadi penghalang tu. Silakan. Okay, siapa jawab tu? Ladies first, okay. Okay, kalau macam mana, I sendiri percaya, faham benda tu kan. Sebagai contoh lah, kita bagi contoh yang biasa orang dengar lah. KFC sendiri founder KFC Kentucky Fried Chicken yang biasa memang orang akan sebut dia lah. Dia pun start, berapa kali gagal dia? Banyak ke? Berapa kali gagal? Banyak kali. Dia punya fried chicken tu, apa dia? Colonel Sanders. Dia punya fried chicken, dia punya fried chicken pun cara dia jual, dia ketuk ke rumah kan. Dia pun buat sale sebenarnya.
Jadi apa yang saya boleh cakap adalah untuk berjaya, untuk mencuba usia tu bukan masalah sebenarnya. Janji hati. Apa tujuan untuk kita berniaga? Kena tanya balik apa tujuan untuk kita berniaga. Setengah orang berniaga memang dia nak tambah pendapatan, nak luxury life kan. Tapi setengah orang nak berniaga, aku nak share pendapatan aku dengan orang lain. Terpulang pada mereka lah. Yes, betul, berkongsi rezeki untuk banyak lagi rezeki kan. Apa tadi saya cakap dia? Okey, pasal KFC tadi kan. So pada usia dia yang tua tu, dia berdaya saing. Berdaya saing itu adalah orang kata key kenapa anda ingin berniaga berdaya saing. Betul, ingin berdaya saing, yes. Orang ada idea nak buat something new kan, untuk orang kata kedepankan produk dia. Dia terima cabaran tu. Menarik. Okey. Kalau saya teringat Colonel Sanders ni masa dia umur 60 lebih baru dia punya KFC tu berjaya difranchisekan di seluruh dunia. Ya. Kita ni berapa umur, muda lagi kan? Jadi kita boleh buat lagi. Okey, ada satu komen daripada Hafifi, dia kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pun sama. Niaga makanan bepang, ambil produk orang lain, bepang tu apa? Dan packing balik hantar dari runcit. I like business. Betul. Lepas tu dia cakap lagi, bagus Hafifi Lepas tu dia cakap lagi, bagus. Nak bisnes memang mudah, nak bertahan agak susah. Yes. Lepas tu dia tambah lagi sikit lagi. Sekarang full time kerja kilang, part time hari Ahad cuti kerja, uruskan berniaga bepang saya. Terima kasih Hafifi. Saya suka dia kata nak berniaga senang, nak bertahan susah. Betul. Okey, menarik. Sebab masa MCO ni berapa company yang close tau. Banyak company yang close, kena buang kerja sebab company tak boleh carry the commitments untuk bayar gaji. So Kacang bepang. Kacang bepang. Okay. I kena try ni, nak cari ni. Sorry, tadi apa tadi Janet? Apa tadi? Apa nak cakap tadi? Maaf, ada tadi Fifi. Dia macam tadi lah yang Fifi cakap tadi kan, nak bertahan tu agak susah sebab kita tengok CEO ni kan, banyak company yang tak survive lah untuk bertahan nak bayar gaji staff, untuk paksa buang pekerja. And then yang paling teruk lah tengok hotel industry sebab tak boleh nak ambil visitor kan. So dia income daripada visitor. Bila tak ada visitor, dan memang masalah besar untuk hotel industry. So kalau business kita boleh bertahan tu, kita bersyukur lah. Alhamdulillah. Bersyukur, yes. Macam tak silap saya ada satu company tu Top Glove. Top Glove ada 3 orang dah jadi billionaire tau. 3 orang dia punya top management dia jadi billionaire because dia tahu the right timing untuk buat business. Orang semua pakai glove, pakai sarung tangan plastik tu. Dan sekarang musim COVID ni dia become the orang kata fast millionaire lah. I see. Memang dahsyat betul. Alhamdulillah. Okey, soalan seterusnya. Saya ada tanya soalan pada Puan Fana dengan Cik Hanif lah. Macam sekarang ni, kalau kita tengok konteks daripada fresh graduate, ramai yang fresh graduate sekarang ni tak ada kerja, unemployed. 20 ribu sebenarnya. Kerajaan pun ada suntik dana dan sebagainya, ada penjana dan sebagainya. Namun masih juga ada graduates yang masih belum dapat kerja. Mungkin ada nasihat Puan Fana dengan Cik Hanif, apa patut mereka melakukan supaya mereka ada kerja atau mungkin memikirkan options untuk berbisnes sebagai satu pilihan. Komen Puan Fana dengan Cik Hanif. Cik Hanif lah dulu. Cik Hanif. Dia sebenarnya yang masalah daripada fresh graduate yang tak dapat kerja, yang still dekat rumah cari kerja, dia sebenarnya berpunca daripada peluang pekerjaan tu banyak sebenarnya peluang pekerjaan, tapi dia tak kena dengan, kadang-kadang tak kena dengan dia punya cost. Jadi susah dia nak, kadang orang study, dia nak kerja cost dia yang dia study, betul tak? Jadi untuk first part tu bila dia habis belajar, dia kena
terjun je bidang kerja apa yang ada depan mata dia. Dia kena ambil je. Daripada situ dia study balik. Dia kena study balik, dia boleh tak dalam industri tu. Kalau tak boleh, and then before dia move to another industry, dia kena kaji balik, dia kena keep searching, dia kena tengok kat mana kita sesuai. Kita kena kaji dekat mana kita sesuai sebelum kita nak move forward. And then bagi saya lah, untuk fresh graduate ni, kalau nak buat business ni pun dia perlukan modal. Dia boleh buat business, dia boleh join, dia boleh buat business sambil-sambil dia kena cari kerja. Sebab pekerja kalau dia bekerja dengan company kena bayar EPF. So kalau dia buat business terus dia tanpa dia kerja, and then kemungkinan untuk new starter dia tak akan carung EPF. So dia akan rugi 13% daripada company yang akan bayar dia punya EPF. Sebab dia akan potong gaji 11% dan dia company akan bayar 13%. So dia akan rugi yang 13% tu di waktu usia yang muda, dia tak ada simpanan EPF. So that's why selepas SPM I terus kerja kilang, I nakkan EPF tu. Tapi dalam masa yang sama I looking for peluang untuk buat business. Kita boleh buat business as a part time and looking something yang ada peluang. Kalau kita buat business, cakap okay I buat business, tapi kita jual something yang tak ada peluang dekat market, kita kena kaji market. Okay, barang ni kalau kita nak jual, mana market dia? Kita nak jual, dia kena kaji, kita online berapa cost dia, and then kita nak buat kedai dia berapa cost dia, kita kena tahu market, plan kita. Dan kalau kita beli barang dan nak jual, kita tak tahu market, tak tahu strategi, kita akan boleh melingkup lah bagi saya. So untuk fresh graduate ni, dia kena tengok dekat mana ada peluang. Dia tak boleh fikir yang cost dia study, tapi dia kena tengok kat mana ada peluang. Kalau meniaga ada peluang, then dia join meniaga. Kalau pekerjaan ada peluang, walaupun different cost, just ambil je first untuk dia punya pembelajaran, untuk knowledge. Okey, terima kasih Cik Hanif. Jawapan yang mantap daripada Cik Hanif. Okey, Puan Fana, apa komen pasal graduates nak masuk, nak option sebagai peniaga ni, pilihan sebagai pilihan mereka? Okey, saya punya pendapat ya, boleh. Saya punya pendapat, untuk yang fresh graduate sebenarnya mereka dah lama belajar, mungkin 3 tahun, 4 tahun. Jadi mereka akan, dah graduate tu mereka akan fikir, nak kerja office dengan gaji sekian. Yes, mindset mereka okay, I get degree, lepas tu I akan dapat basic sekian. Okay, tapi kalau kita punya market, macam mana cakap peluang pekerjaan sekarang ni memang kata ada quite ni lah, yes, dia tight sikit tau. Jadi takkan you, kalau orang yang fikir meluas lah, takkan you nak duduk sebulan, 3 bulan, setahun dekat rumah tanpa buat apa-apa, tanpa tak ada income kan? Sampai bila parents you nak tanggung perbelanjaan you lagi, betul tak? It's all about masa sebenarnya, it's all about masa. Student yang bijak, student yang memang bijak, walaupun dia punya orang kata dia bukanlah budak yang full flat semua itulah, tapi dia bijak, dia boleh berfikir, dia tak tunggu dia tak tunggu apa panggilan daripada company untuk masuk kerja, dia tak akan tunggu. Dia akan start do something untuk dapat dia punya first income walaupun meniaga tepi jalan. Walaupun just jadi, you know what sekarang personal shopper dekat Malaysia boleh buat duit tau. Menarik. You tak ada modal pun sebenarnya personal shopper. You jalan-jalan kat shopping mall, you nampak you bermodalkan you punya handphone, ambil gambar barang-barang yang sales, you takat gambar, lepas tu ada buyer, you pergi beli, servis you mungkin RM10. Kan duit tu. Kalau orang yang fikir, kalau orang fikir jauh, dia matang, dia tak tunggu untuk satu tempat untuk dapat apa yang dia selesa, itu adalah yang terbaik. Jangan menunggu. Sebenarnya silapnya adalah menunggu. Jangan menunggu. Menunggu rugi. Kita kena bijak dalam kita punya kehidupan supaya masa yang ada dia tak akan kembali Dia manfaatkan sebaiknya. Semua dapatkan sebaiknya. Tak rugi sebenarnya.
Jangan malu-malu. Tagline dia, orang yang bijak adalah orang yang pandai mencari peluang. Ya, mencari peluang. Jangan duduk saja, mencari peluang. Okey, Belajar, Afifi, okey. komen daripada Afifi ya. Tapi bila saya dah sedap niaga, bila kerja makan gaji, rasa terikat dan tak bebas. Membuatkan Betul saya lah. selalu terfikir nak besarkan niaga saya. Nak hantar ke kedai runcit satu Malaysia, nak fokus pada niaga. Doakan saya ya. Amin, insyaAllah. InsyaAllah. Amin, amin. Memudahkan urusan ya. Jadi macam Ya, mana komen? betul. Ini membawa pada soalan yang seterusnya, pada Puan Fana dengan Encik Hanif. Bagaimana Okey. orang yang makan gaji nak buat bisnes, pada masa sama dia nak buat part time buat bisnes? Ya, betul. Komen daripada Puan Fana ataupun Encik Hanif. Okey, Makan siapa gaji jawab nak dulu? Jawab dulu, silakan. Okey lah, I jawab dulu ya, Hanif ya. Yes, boleh. Okay, I think it's good. Sebenarnya bagus. Dia pandai cari peluang. Dia dah ada orang kata gaji yang ada bulan dan dia nak tambah pendapatan dia dan coming soon dia nak grow dia punya business. Okay. Sekarang apa nama dia tadi? Yang tanya soalan tu Encik Afifi okay. Encik Afifi. Sebenarnya apa tindakan Encik Afifi tu betul. Saya memang setuju sebab you dah ada backup sebenarnya. Relax dengan backup tu dan keluarkan modal sikit untuk pergi kelas. Sekarang kelas macam-macam ada, under PKNS, under MARA. You register saja. You akan dapat dekat situ apa you akan boleh fikir boleh fikir dengan lebih meluas mana perniagaan you nak pergi. Mana arah tuju you sebenarnya. Pergi kelas. Pergi kelas you akan nampak arah tuju you. Yes. Maksudnya tak rugi buat macam tu. Tapi kita akan upgrade lah diri tu Cik Afifi. Upgrade diri anda insyaAllah. Sebab saya sendiri pun akan upgrade diri saya. Okey. Terima kasih Fana. Jawapan yang padu. Maknanya kena pergi kelas. Ada kata cari ilmu lagi lah. Mendalami kan. Okey. Saudara Hanif. Komen. Okey. Tadi cakap penjawab awam untuk nak cari buat ilmu lagi. Yes. Penjawab awam nak buat bisnes, dia tak ada masalah sebenarnya. Tapi dia masalah dari segi kita nak, bila kita kerja penjawab awam ni, kita tak boleh ada SSN, tak boleh ada company. Okay, jadi dia still boleh buat bisnes macam side income, jadi dropship ke, jadi agents ke. Macam I bagi satu yang real lah kan. I punya teacher. So dia still bekerja macam biasa tapi dia minat dalam bidang jual Tupperware. Dia jual Tupperware tau. Dia jual Tupperware dia, and then dia pandai marketkan dia punya Tupperware dia macam mana tau. Sebab every sekolah dia akan ada program tau. So dia akan ada program, dia ada hadiah. So dia jadikan Tupperware tu sebagai hadiah untuk jadikan income pada dia. So, nampak tak dia punya business tu jalan lah, tapi dia kerja macam biasa. Just macam side income tu still rotate. Tapi selepas untuk future, mungkin lepas pension ke apa ke, dia nak fokus on business. So dia still boleh pump modal untuk besarkan dia punya perniagaan, ada kedai sendiri. So tak ada masalah. Tapi tengok bergantung pada minat lah seseorang tu, dia minat nak buat apa. Tapi sekarang apa yang saya tengok, jarang penjawab awam yang tak dapat side income. Dia jarang cari peluang. Dia orang lagi pandai cari peluang sebenarnya. Dia ada side income, dia buat dropship, dia jadi agent, dia buat tu. Tak ada masalah. Dia pandai mencari peluang Ya. Terima kasih Encik Hanif. Okey, soalan saya seterusnya ada orang kata nak buat niaga ni. Sekejap, sebelum tu sekarang ni saya nak tunjuk ni ada komen daripada Fifi Dia kata sekarang kelas saya melihat anda bertiga. Sebab sebelum ni saya buat marketing sales kuku. Jadi saya dah biasa berdepan dengan customer. Weekend bila free saya jalan job MC wedding dan MC event. Saya suka channel ni, inspirasi pada anak muda. Alhamdulillah. Tak apa. Allahu Akbar. Multitasking lah dia. Hebat. Terima kasih kerana ikut channel Leaders Talk ni. Dia akan banyak bawa topik-topik berkenaan dengan business, kehidupan, relationship, semualah kita akan cerita kat sini insyaAllah. So jangan lupa subscribe dengan share juga kat kawan-kawan. Terima kasih Fifi. Subscribe. Okay. Ada orang kata kalau berbisnes ni, diorang selalu macam, bukan nak cakap kita ni kaya dan sebagainya. Kita
macam tadi Puan Fana kata, kita nak berkongsi. Setiap rezeki kita dapat tu, kita nak berkongsi dengan orang lain. Jadi niat ni baik. Orang kata, and then tadi Encik Anif pun kata, jangan putus asa, kena terus berusaha, cari jalan. Yang mana bisnes yang kita suka, itu kita buat. Tapi ada setengah orang, tak semua. Ada setengah orang mengatakan, hari ni aku bisnes, kalau boleh bulan depan aku nak kaya. Dia nak kaya dulu sebelum dia buat usaha. So apa komen Puan Fana dengan Encik Hanif ni, macam nak scheme cepat kaya. Padahal konsepnya tak macam tu. Bisnes ni kita kena bina, kena build. Kan? Bagi komen daripada Puan Fana dengan Encik Hanif. Nak kaya cepat ni. Macam ni tak, Nif? Bagus soalan tu Encik ni. Sebab saya pernah involve juga. Tapi saya tak buat. Sebab orang invite saya untuk masuk ke dalam scheme ni, tapi dalam keadaan saya tak ada modal. Untuk itu masa yang mula-mula saya nak start business, nak cari ilmu, nak buat business. Dan orang invite saya join MLM punya ni, scheme cepat kaya. Tapi dia still kena bayar kan, kena ada modal. Tapi dalam keadaan tu saya tak ada modal. So saya tak boleh nak join. So daripada situ lepas beberapa tu dia berapa bulan macam tu dia dah tutup company tau. So saya very lucky. Daripada situ saya ambil pengajaran. Jadi kita ni nak business macam kita tak boleh mata kita ni berhulu dengan duit. Tak boleh kita tak boleh berhulu dengan duit. Mata kita ni. Dengar bukan business ni nak kena berhulu dengan duit. Ada orang dia mengharapkan satu benda yang besar tau, income yang besar dan cepat dapat dia punya profit, dapat dia punya kesenangan tu, dan dia lost apa yang dia ada. So kita punya macam saya punya mindset lah kan. Aku tak cari kekayaan dalam bisnes, aku tak cari kekayaan. Tapi macam dulu, kehidupan dulu macam mana? Susah, nak beli kereta tak mampu, nak makan tak ada. So kehidupan dulu adalah sangat sedih lah untuk saya, makan sekali sehari. Dan background family yang dulu kehidupan family kita tu menjadi pembakar semangat juga untuk kita. Jadi dari situ aku tak nak kaya, tapi aku nak usaha apa yang orang ada, aku nak ada. Mengubah nasib Yes. Kita nak ubah nasib. Nak ubah nasib apa yang orang ada, biar one day in future kita pun boleh ada. Kalau orang boleh beli kereta baru, kita pun nak beli kereta baru. Dan selepas beli kereta baru, kalau sekarang kita beli kereta Malaysia brand, next kita nak beli import car. Okay, kita upgrade. Kita tak macam saya tak fikir untuk menjadi kaya, cuma sedikit senang. Tak susah, tapi sedikit. Sebab kekayaan ni dia macam highway juga, macam business juga, dia tak ada ending dia. Sebab kalau kita pasal kaya, kalau kau nak kaya, berapa kaya yang kau nak? Kau tanya balik, berapa kaya yang kau nak? Kekayaan yang sebenar, kita diberi kesihatan yang baik. Kita still boleh bekerja, kita still boleh mencari rezeki, kita still boleh makan. Kekayaan yang paling besar. Itu bergantung kepada apa yang penilaian pasal kaya tadi tu. Sebab ada orang dia menjadi miskin sebab dia nak kaya hari esok. Apa yang dia ada hari ni, dia invest hari esok dan dia die, dia mati tau. Dia tak boleh survive dia punya income tu, dia tak boleh survive dia punya business. So for me, dulu ramai orang invite. Jomlah join business ni. Jomlah join business ni. Kau pergi dulu, kau kaya, kau datang balik dekat aku, kau baru ajak aku. So sebab kita tahu poket kita kat mana. Kat depan ke, kat belakang ke, and then poket kita ada isi tak? Dia macam tu. Faham. Mungkin Puan Fana boleh. Masa kita agak mencemburui, so minta sikit Fana untuk komen sikit Fana. I tambah sikit je. Untuk meniaga, hari ni nak meniaga, besok nak kaya there is no such thing tak ada tak ada deh. Kau kena bangun, kau kena menangis. Sama boleh juga, tapi sama juga bermodal juga ya. Untungnya tak tahu bila.
Jadi macam jangan fikir orang kata cepat naik, cepatlah jatuh. Ya. Cepat naik, cepatlah jatuh. Tu macam saya kata mula-mula tadi belajar dengan yang kecil, kemudian besar dan besar dan besar. Bila belajar yang kecil, bila belajar kita mula dengan yang kecil, kalau kita orang kata rugi, kita rugi sedikit. Dan kita belajar. Jadi hidup ni jangan tamak. Hidup ni jangan tamak. Ya. Macam saya kata, orang yang berniaga ni mereka adalah warrior, seorang pejuang. Jatuh bangun. Tak ada ilmu, belajar. Tak ada modal, mulakan dengan modal yang sikit. Macam tu lah cerita dia. Okay. Banyak dalam komen daripada Hafifi. Sebenarnya rasanya lepas ni kita akan buat lagi pasal bisnes ni dengan sesi yang kedua kot. Okay. Saya nak tanya soalan. Kerja makan gaji, satu hari kerja, siap OT dalam anggaran RM66 sehari dibayar. Jadi saya terfikir, dengan RM66 saya terkurung 8 pagi sampai 8 malam. Dalam satu tempat membuatkan saya rasa indahnya berniaga. Masa sendiri adjust, bebas. Lepas tu dia cakap lagi, Fifi kata lagi, jadi saya rasa macam nak resign kerja dan fokus pada berniaga, cuma takut tak boleh cover komitmen saya. Buat saya sebut salah nak resign kerja ke tak? Komen sikit dia bagi nasihat kepada Hafifi kita. Okay, Queen Wan Okay, I bagi satu sikit je. Kejap Hanif, I bagi sikit je. Dia kata, Encik Hafifi, sebelum apa-apa, you kena buat kira-kira dulu. Kira-kira penting. You kena bajet setahun, 2 tahun. Macam mana you nak survive dalam bisnes you. You kena buat kira-kira. You kena you kena tahu perbelanjaan you sebulan sekarang berapa. You kena buat kira untuk mungkin setahun, 2 tahun. Dari situ you boleh dari situ you boleh insya-Allah boleh survive untuk you punya bisnes lah, untuk grow insya-Allah. Okay. So kena buat kira-kira dulu buat kira-kira dulu untuk yes. So saudara Hanif, dia bila kita nak join business ni, for me lah, kita tak boleh terus jump. Kita kena ada buat backup satu, dia financial lah, yang financial. Kita kena ada 2 backup financial. First, kita nak try. So kita buat satu backup ni, kita buat business untuk amount ni, and then bila dia tak boleh nak survive, kita ada another backup untuk survive kita punya life. So kita kena backup dulu, macam Fana cakap first year buat kira-kira. So dia mesti kena ada backup kalau kita nak join full time untuk business. Standby backup. Sebab jangan kita terus tak boleh survive dan kita susah. Betul. Jadi macam cadangan Cik Hanif dengan Puan Fana, kena buat kira-kira, make sure kalau ada simpanan cukup, katakan ada masa setahun, maknanya 12 bulan, simpanan cukup, baru kita buat bisnes. Kalau tidak nanti siapa nak bayar komitmen? Tambah pula kalau ada family, ada anak-anak, ada isteri, siapa nak bayar tu? Jadi kena pastikan cover dulu. Pastikan kira-kira betul. Reserve fund kita cukup, maybe selama 12 bulan barulah kita start business. Kan? Okay, ada lagi 2 minit lagi sebelum kita berakhir. Ada komen daripada Muhammad Man. Dia kata Hanif Rashid kenakan kat kampung ni lapar dah ni, kata. Dan Naufal pun ada komen. Naufal kata kirakan macam contingency planning. Contingency plan, yes. Kena ada backup plan lah. Yes. Okay. Alright. Sebelum kita akhiri lah, kita ada lagi seminit lagi. Penutup. Maybe setengah minit lah setengah saat laju lah tu. Setengah minit. Puan Fana, apa nasihat kepada those yang berminat nak buat bisnes ni? Apa nasihat kepada penonton? Okay, terima kasih Azmi. Apa-apa pun, first kali saya cakap terima kasih kerana sudi menjemput saya. InsyaAllah jangan serik jemput saya InsyaAllah jemput lagi ni. InsyaAllah. Okay, apa yang I boleh cakapkan adalah untuk belajar berniaga susah untuk you guys keluarkan produk sendiri. It take ambil masa. Tapi apa yang you boleh belajar dengan pantas, berniaga adalah jadi ejen kepada produk orang lain.
Belajar jadi agent, yes. Jual dulu, kita belajar macam mana nak apa, kita nak close customer, belajar daripada ambil produk orang untuk ni lah, untuk start berniaga. Belajar ni lah, ambil produk orang. Belajar ambil produk orang dulu Okay, jadi agent dulu, yes. Kita tahu macam mana, dari situ baru kita punya otak berkembang, apa nak buat. Tapi bila kita dah ada kita punya produk sendiri, label kita sendiri, kita dah tahu kita punya step sebenarnya. Itu saya punya tips lah. Ya. Baik daripada Puan Farhanah. Terima kasih. InsyaAllah. Semoga bermanfaat. Okay. Nasihat saya, kalau siapa yang macam bagi orang muda ke yang berminat untuk bisnes, dia kena tahu dia punya kekuatan diri. Kekuatan diri adalah kita punya aset lah. So kita kena tahu kekuatan diri kita dan kita tahu market bisnes apa yang kita nak buat. So kita tahu kekuatan diri dan bisnes apa yang nak kita buat, dan kita boleh shoot kita punya target, dan kita baru boleh run kita punya bisnes dan kita punya semua. Jangan buat bisnes shop sendiri Jangan buat bisnes show ada market. Kena tahu market dekat mana. Kena tahu market. Kaji, yes. Kena kaji market apa. Okay, terima kasih. Kadang-kadang orang dia buat bisnes, dia tak tahu kekuatan dia tak tahu market, dia makan buat je, and then dia bungkus. Ya, betul. Okey, terima kasih Encik Anis, terima kasih Puan Farhanah kerana meluangkan masa. Ada satu lagi cadangan daripada Hafifi. Dia kata apa? Cadangan saya, buatlah satu channel. Saya nak jadi tetamu dan nak bertanya banyak soalan. Mungkin ada tarikh yang sesuai. Wakil anak muda katanya. InsyaAllah kita akan fikirkan. Terima kasih banyak Hafifi di atas cadangan tersebut. Saya nak boleh. Terima kasih kepada Puan Farhanah, kepada Encik Hanif kita kerana sudi meluangkan masa menurunkan sedikit ilmu kepada semua. Jadi semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada semua dan kepada penonton yang menonton kita punya di page kita, Leaders Talk. InsyaAllah akan ada topik-topik menarik pada masa akan datang. Kita akan banyakkan topik-topiknya. Dan saya nak ambil kesempatan ini juga untuk nak share dengan penonton semua. Saya akan bersiaran langsung di Selamat Malam Malaysia pada malam ni pada pukul 11 malam. Tajuk dia apa tau Farhanah, Anik? Tajuk dia Cemburu Anda Sayang. Selamat Malam Malaysia boleh tengok dekat channel Freeview, channel 123 ataupun tengok dekat FB page Selamat Malam Malaysia. Ada tetamu, saya akan ada jadi tetamu dan ada beberapa lagi tetamu yang akan datang lah. Antaranya Shifal Melvin pun ada juga Shifal Melvin. Jadi boleh tengok sama-sama, boleh enjoy tajuk tu lah insyaAllah. Okay, terima kasih Puan Farhanah, terima kasih Encik Hanif. Terima kasih semua. Sampai jumpa lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.